Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini sudah masuk 9 Ramadan 1445 bersamaan dengan 23-24. Kita syukur kepada Allah SWT, dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berada di bumi, di atas muka bumi, berada di bulan Ramadan, berada dalam majlis ilmu, walaupun setengahnya di alam maya, tapi majlis ilmu kita ni majlis Al-Quran. Dia panggil majlis Al-Quran. Ada setengah tempat ditulis Ma'al Quran, maknanya kita hidup bersama dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ini di antara nikmat Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala lapangkan dada kita, cerahkan hati kita untuk memahami kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW dan Nabi kita sampaikan kepada umatnya. Quran ini menjadi mukjizat besar sampai ke hari kiamat. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan baca 2 ayat lagi, surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca ayat 102 dan 103, di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala seru kita supaya benar-benar bertakwa. Orang Kelantan kata bertakwa sengoti, jangan duduk main-main. Dan Allah SWT juga arahkan kita supaya bersatu, jangan berpecah. Umat Islam jangan berpecah. Kalau kita berpecah, kita akan dipijak, diinjak, diperkotak-katikkan oleh orang-orang bukan Islam, kafir tulen ataupun kafir munafik, wal'iyazubillah. Semua akan mempermain-mainkan kita sebab kita sudah tidak ada kekuatan. Kemudian Allah Ta'ala pertegaskan di sini nikmat ukhuwah, persaudaraan yang ada dalam hati orang Islam. Itulah nikmat yang dicemburui oleh puak-puak Yahudi, Nasara dan munafikin, wal'iyazubillah. Para pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 118. Mari kita baca ayat dan kita masuk kepada terjemahan dan huraiannya biiznillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ayat ini memberi makna yang besar kepada kita para jemaah sekalian, iaitulah ayat Allah Subhanahu Wa Taala bagi arahan supaya bertakwa. Tengok terjemahan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang bila Allah panggil orang beriman, dia tak suruh kata qul. Terus dia kata, wahai orang yang beriman. Orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka dipanggil dengan nama yang begitu indah. Kalau kita rasa kita ni beriman, kita pun celek mata, buka telinga, lapang dada, nak dengar apa arahan yang Allah nak sampaikan, ataupun apa tegahan yang Allah Ta'ala nak jelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Apa dia maksud ayat ini, kita tengok. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa munasabah? Lamma hazzara Allah Ta'ala al-mukhatabin min al-inkhida'. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah peringatkan, Allah beri amaran kepada orang-orang yang disampaikan ayat-ayatnya ini agar jangan terpengaruh, jangan terpedaya, jangan mudah koyak dengan diayah yang dimainkan oleh ahlul kitab. Ahlul kitab ni maknanya Yahudi dengan Nasara lah, ataupun orang-orang yang mempermain-mainkan Al-Quran, ditafsirkan dengan otak dia untuk nak pesongkan orang Islam daripada Al-Quran. Maka datang ayat ini, harraduhum ala tamamit taqwa. Allah Ta'ala beri galakan, bagi semangat supaya kamu betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Lianna fi dhalika ziyadata salahin lahum. Kerana orang yang bertakwa akan menambahkan kebaikan. Wa rusukhan li imanihim, mantapkan keimanan. Mana orang yang bertakwa, imannya mantap, amalannya kuat, dan akhlak dia mulia. Allahu Akbar. 3 serangkai kata orang. 3 serangkai ni apa dia? Iman, kepercayaan dalam hati, Islam, amalan yang zahir. Itu 3. Kemudian dipanggil ihsan, iaitu akhlak yang murni. Maka 3 perkara ini serentak. 3 perkara serentak. Ini ada setengah orang ni, dia bawa kitab, dia bawa buat video. Sekarang ni zaman TikTok ni, susah kita nak duduk diam. Kejap-kejap sampai TikTok baru. Dalam bulan Ramadan ni pun orang duk sibuk tentang niat sembahyang witir. Alhamdulillah, tuan-tuan yang keliru dengan niat solat witir. Ana ingat video awal yang keluar ni pada tahun 2020, zaman kita kena Covid dulu. Masa tu ana sudah keluar satu video pendek, tajuk dia penjelasan hukum solat witir dan niat-niatnya dan bacaannya. Boleh tengoklah dalam YouTube kita ada. Kemudian keluar pula cara nak solat orang sakit. Mula-mula rokok gitu, kemudian sujud menungging gitu. Kita kata kalau orang tak sakit lutut boleh buat gitu, tapi masalahnya orang lain ni bergoyang dah lutut. Kalau nak tungging gini pakai bung rakam belakang. Batu kita nak ajar, kena ajar biar detail lah, biar detail. Tak kira lah ustaz ke ustazah. Kalau nak keluar video, keluar biar detail. Kalau main video pendek TikTok gini memang
memang berlaku kekeliruan. Isu yang ketiga, duk main solat tarawih. 8 bukan tarawih, 20 baru tarawih. Jadi kita kata subhanallah. Jadi alhamdulillah, usaha-usaha kerdil kita telah usahakan. Semua jawapan penjelasan itu sudah ada dalam YouTube dan dalam Facebook sudah dijawab. Tuan-tuan boleh tengok, carilah situ. Ya, kalau di atas kita kena atal ni balik. Jadi banyak kerjaan. Dan yang banyak juga soalannya, wanita nak solat di rumah ke nak solat di masjid? Masya Allah, tak habis lagi cerita ni. Kita kata muslimat kita ni cerdik sungguh. Waktu dia pergi bazar, waktu dia pergi pasar pagi lah, berderak sana sini, tak tanya apa hadis. Nah, jadi waktu nak pergi masjid cari hadis pula supaya tak pergi masjid. Itu ialah. Dan alhamdulillah penjelasan telah kita jelaskan. Jawapan sudah ada. Tuan-tuan jangan kata Abu Anas senyak ya orang tanya soalan. Sudah dijawab. Carilah ilmu dicari. Jangan duk tunggu orang mari suap gitu je. Semua channel kita usahakan. Facebook ada, YouTube ada, TikTok pun ada. Walaupun TikTok ni mainnya budak-budak, hak payahnya dia panggil reel. Reel ke apa? Hak video pendek ni 90 saat ni, hak ni payah sebab kadang-kadang tak habis dia punya penjelasannya, potong dia. Dia kerak. Kalau kita buat ngajar pun dia kerak. Ini ilmu majlis ilmu zaman moden ni. Hak nak ngaji betul-betul mari belajar. Hak mana nak cepat, salah zaman makan nasi segera ni gitulah dia nak 2 minit ya. Dah. Baiklah. Alhamdulillah, balik ke tajuk kita. Mari kita masuk kepada, jadi kita nak, dia kata kalau tak ngaji kitab 3 ni, tak mengaji tasawuf, masalah kita apa yang kita nak belajar? Kita apa? Ada yang bercampur-campur, ada yang ni. Jadi itulah masalah sekarang ni, bagi satu nama benda tak boleh nak kemukakan perkara yang kita rasa murni sungguh untuk masyarakat awam belajar, maka perlu kepada penjelasan dan pendetailan. Baiklah, kita balik pada tafsir kita. Itu muqaddimah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ai ibzulu kulla jahdakum wa taqatakum. Maknanya ittaqullah, maknanya kita kena kerahkan tenaga kita, mantapkan usaha kita betul-betul untuk apa? Ittaqullah maknanya untuk litamtasilu awamir Allah, supaya kamu boleh ikut arahan Allah Azza wa Jalla, wa tajtanibu nawahiyahu, dan kita menjauhkan diri daripada larangan Allah Taala. Itu dia panggil takwa. Takwa tu walituhaqqiqu, dan untuk merealisasikan takwa dalam diri kita itu dengan cara mana? Dengan cara kita melakukan segala suruhan Allah Taala mastata'na, sedaya upaya kita. Kena buat sedaya upaya kita. Usaha juga. Dan kita kena usaha tinggalkan semua sekali larangan yang Allah Taala larang. Ini payah ni. Ana pun tak pasti, berbeza-beza setiap kita. Ada orang buat mudah, tinggal payah. Hak Tuhan suruh solat, dia solat. Tuhan suruh tinggal maksiat, ni payah, dia kata payah ni. Sudah menjadi sebati dengan hidup, suka pada maksiat, jadi dia ni campur-campur. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, campur hak baik dengan hak buruk, sukarlah dalam hidup kita ni. Tulis kata-kata hikmat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Kata-kata ni Ibnu Mas'ud kata ketika dia tafsirkan ayat ini, dia tafsir ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa makna haqqa tuqatih? Betul-betul bertakwa. Tulis pelajaran. An yuta' fala yu'sa. Allah Ta'ala ditaati, jangan didirhakai sekali-kali. Wa an yuzkar fala yunsa. Diingati, jangan dilupai. Wa an yashkur fala yukfar, yushkaru fala yukfar. Kita kena syukur pada Allah Ta'ala dan jangan sekali-kali kufur.
Kita kena syukur, jangan sekali-kali kufur. Itu tafsir siapa? Tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang begitu hebat. Jadi ini kata-kata hikmat sebagaimana diriwayat oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir daripada Ibnu Mas'ud, yuta' fala yu'sa, yuzkaru fala yunsa, yushkaru fala yukfar. 3 perkara. Jadi kalau kita ada 3 ni, maknanya takwalah kita. Yang pertama, yuta' fala yu'sa, taat, jangan derhaka. Yuzkar fala yunsa, diingati segala arahan Allah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, jangan lupa. Yushkar fala yukfar, disyukuri segala nikmat yang dia beri, jangan dikufuri. Ingat dah, mudah ya kalau kata apa itu takwa. Itu tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi lah kalau kita nak tafsir makna takwa ni, sampai ke gelak lagi ni, tapi cukuplah setakat sepatah 2 untuk kita ambil pengajaran dan iktibar. Maka dalam perkara arahan Allah Ta'ala ada sedikit kelegaan bagi kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut tanda pelajar dalam surah At-Taghabun ayat 16. Allah kata, fattaqullaha mastata'tum, takutlah pada Allah Ta'ala, bertakwalah sedaya upaya-upaya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, iza amartukum bi amrin, tulis hadis, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, maknanya bila aku suruh kamu buat apa-apa, maka buatlah mastata'tum. Kamu buat. Wa idza nahaw fa'tu minhu mastata'tum, dan bila aku larang fantahu. Idza amartukum bi amrin, dia hadis ni kalau kita cari lafaz dia tak keluar dia punya. Apabila aku suruh kamu buat satu benda, kamu buatlah sedaya upaya kamu. Sedaya upaya. Nah, kita tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa idza nahaitukum anhu fantahu, bila aku larang, berhenti terus. Mana dalam bab larangan tak boleh kata kita nak orang main slow-slow, la, tinggal terus. Dalam bab arahan kita diberi kelonggaran, buat setakat mampu. Macam kita hari ni puasa, kita hari ini berpuasa. Nah, bila kita berpuasa, kita kena buatlah sebalik mungkin. Tapi kalau kita tak mampu, boleh kita tangguhkan dulu. Itu dia panggil solat. Kita diarahkan supaya bangun berdiri. Tapi kalau kita tak mampu, boleh duduk. Itu maksud ayat Quran. Bukan makna solat hari ni tak apa larat, pakai tak buat. No, itu karut nama dia tu. Baiklah, itu hadis, itu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Macam mana kita tahu kita nak mati? Pelajar-pelajar, kaifa na'lamu mata namut, bagaimana kita nak tahu kita nak mati bila? Oleh kerana kita tak tahulah, maka kata ulama tafsir, wala tamutunna ay dawimu fi hayatikum, maka kita sentiasa sepanjang hidup kita ni berpegang dengan agama Islam, duduk di atas landasan takwa, jaga semua perintah Allah Ta'ala, jauhi semua larangan dia, sehingga kita mati dalam keadaan kita diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksud ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, ai wala tamutunna illa, mu jangan mati kecuali kamu sudah benar-benar beriman, duduk atas landasan Islam,
Janganlah lari, jangan tinggal, dan sentiasa buat amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dalam buku kita ni, tengok perisai Muslim, ada dah kita ni. Doa nak tidur. Waktu nak tidur kita baca apa? Kita letak muka kita atas, duduk mengiring gitu macam mayat dari kubur, kita baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Jadi kita baca, ya Allah, aku letak tubuh aku ni kepadamu, aku serahkan urusan aku ni kepadamu, tak ada tempat lari aku kecuali kepadamu. Maka kita baca, kemudian kita akhiri dengan kita mengucap. Mana kalau kita tidur mati malam itu, kita mati di atas fitrah, mati di atas iman. Tak. Apa benda kita buat, sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dia kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mu jangan mati kecuali betul-betul kamu sudah beriman. Artinya kita duduk atas landasan agama ini, jangan lari. Duduk atas landasan agama, jangan lari, jangan, orang panggil jangan belok. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Tak tahu. Kalau ada orang tahu dia nak mati bila pun, mungkin dia tak bersedia juga. Ni ada orang semalam puasa, malam tadi tarawih sekali, pagi ni orang tulis dia dalam grup arwah Muhammad bin Dolah sudah meninggal dunia jam 3.30 tadi. Anda kata apa? Nah, semalam dia solat jenazah orang, hari ni orang solat jenazah dia. Tak tahu mati bila. Bersedialah untuk mati. Itu ayat ini maknanya, tulis itu ayat ini, ayat 102 ni mengarahkan kita sentiasa duduk dalam keadaan kalau kita mati, kita sudah benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mereka tidak akan takut, tidak duka cita kalau kita mati dalam keadaan beriman, mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, pada pagi yang mulia ini, di bulan Ramadan yang berkati ini, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu maha tinggi, supaya Engkau hidupkan kami sebagai orang yang bertakwa, duduk di atas bumi-Mu sebagai hamba-Mu yang beriman, melakukan segala arahan semampu kami, meninggalkan segala larangan sebolehnya. Ya Allah, matikan kami dengan husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itulah doa kita sentiasa. Jangan lupa, jangan selesa hidup tak tahu kita mati bila. Di bulan Ramadan ni banyakkan doa. Allah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ingat doa ni. Ingat, coba kata Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna. Siapa tak ingat lagi, hafal doa ni. Jangan duduk cakap kecolik, jangan duduk cakap ke moral. Cakap hafal doa dulu kita ni. Jangan main. Baiklah. Mari kita berpindah ke ayat yang kedua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah. Tali di sini dengan mana dinullah, kepada agama Allah. Berpegang teguh kepada din dengan mana agama Allah Ta'ala. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, lamma amara Allah Ta'ala ibadul mini bittaqwa, bila Allah Ta'ala arahkan kita supaya bertakwa. Macam mana kita nak takwa? Amaruhum bima yu'inuhum alaiha. Allah Ta'ala perintahkan ayat ini, alat, cara, mekanisme yang boleh membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Apa dia? Wa huwa al-ijtima' wal i'tisam bidinillah. Kita berkumpul, kita berpegang, kita bergantung dengan agama Allah Azza wa Jalla, dengan tali Allah, dengan mana? Dengan agama Allah. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala perintah sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ay tamassaku bidinihi, berpeganglah kamu dengan agama Allah. Wa ahdi ilaikum, janji kita dengan Allah Azza wa Jalla bil ulfati wal ijtima', dengan kita
dekatkan diri, berkumpul kita ijtima' ala kalimatit tauhid, ala kalimatil haq, di atas kalimah tauhid, kalimah yang benar datang dari Allah. Slogan kita tauhid kepada Allah, bukan slogan kita demokrasi, bukan gawe kita apa ni banyak dia punya atas dunia ni, banyak demokrasi lah, kapitalis lah, sosialis, bukan polis lagi ada kapitalis, sosialis, enggak apa lagi, iblis, atau besar kali. Tu mazhab iblis ni, mazhab apa pun habis dunia ni. Ini masalah. Jadi kita tak usah duduk banyak orang panggil banyak kerana sangat. Duduk situ. Wala tartakibu ma yufarriq jam'akum. Mu jangan buat benda-benda yang boleh memecah belahkan kesatuan umat. Jangan. Kita hari ni banyak benda pecah daripada benda yang tak pecah. Tadilah mukaddimah tadi ana sebut. Bab benda khilaf-khilaf sikit je. Boleh je tegur dengan cara baik, tapi nyo tegur, oi dahsyat. Seorang kalau kita salah cakap, kadang-kadang tak salah pun tersasul ke, silap maklumat ke, dia pangkah gambar, dia pangkah buat macam orang ni jenayah besar, buat macam orang ni sudah na'udzubillah. Tak ada ke bahasa-bahasa yang lebih lunak, lebih ringan untuk diperbincangkan dan diperbahaskan. Kita kata itulah yang jadi masalah pada kita. Masalah dalaman kata orang, masalah hati. Ia ni yang puja berlakunya perbalahan sama-sama umat Islam sekarang. Baiklah. Ayat ini tanda pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Asy-Syura ayat 13. Betul? Surah Asy-Syura ayat 13. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Kamu tegakkan agama, jangan pecah. Dan ayat ini ditafsirkan juga dengan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jadi mu ikut jalan Allah, jangan pecah, jangan ikut jalan syaitan, kamu akan berpecah. Hadis ayat Quran mudah tuan-tuan cari ya. Surah Al-An'am 153, surah Asy-Syura ayat 13. Hadis kita kena baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarda lakum thalatha. Tanda pelajar. Allah Taala redha kepada kamu 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalatha. Allah Taala tak suka kamu buat 3 perkara. Dia suka 3, benci 3. Apa dia? Yang pertama tadi, perkara yarda lakum, Allah Taala redha kepada kamu an ta'buduh, kamu sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik sekali-kali kepada Allah. 2. Yang ketiga, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah dengan agama Allah Taala, jangan pecah. Itu yang Allah Taala suka. Wa yakrahu lakum, Allah Taala benci, tak suka 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala ni cakap-cakap, gosip-gosip. Ini masalah sekarang ni, analisa karut ni. Qila wa qala, orang tu kata, orang ni andaian ni, tak usah. 2. Wa kasratas soal, banyak tanya, tak banyak buat. Zaman Nabi lah tak boleh banyak tanya, turun wahyu, tukar ke masalah. Zaman kita ini pun banyak tanya, tak ada faedah juga kadang-kadang tu. Menanya banyak, pak gelak tanya, buat dak. Yang ketiga, wa idha'atal mal, mensia-siakan harta banyak tapi salah tempat. Kita ada duit juta-juta, orang lain juta-juta pergi buat masjid. Ada seorang ni buat masjid sampai 7 juta. Buatlah, tak apalah duit dia. Bagi ana dan sahabat-sahabat kita yang lain yang duduk kempen orang supaya derma buat masjid ni, kita kata dasar kita tak nak bermewah-mewah dengan harta wakaf orang. Masjid boleh buat dengan harga 3 juta contohnya, tapi kalau kita up dia punya decoration, dia punya macam-macam, dia boleh jadi sampai 5 juta. Kutip derma orang ramai, no, buat 3 juta cukup. 3 juta lagi buat masjid lain pula.
Tapi kalau dia sendiri kaya, dia tokek, dia syarikat dia nak buat 10 juta, dia sorek, boleh ikutmu, tak ada masalah tu. Duit dia. Itu beza. Tuan-tuan penganjur yang duduk duduk kutip derma untuk buat rumah-rumah, masjid-masjid ni, kita berpada-pada. Kadang-kadang satu plan yang kita buat secara jimat ni, kita boleh buat sampai 2 masjid, 3 masjid. Tapi kalau kita buat hot grand, pelik-pelik, masjid yang boleh buat, sebuah ya. Sebab maka kata di pendakwah kita ni, dia kata kita tidak bermewah-mewah, bermegah-megah dengan harta wakaf orang. Betul ayat ni. Kalau orang dia sendiri nak buat duit dia kan. Ada orang buat 10 juta, ada orang buat 20 juta masjid, silalah. Daripada dia duduk labur kat sini, duduk tajar majlis-majlis menyanyi, majlis melompak macam monyet dalam TV tu, buat apa? Duit tidak berkat lagu itu nama dia. Duit berkat duduk tajar masjid ni, insya-Allah. Baiklah. Itu dasar kita. Hadis ini sahih. Hadis innallaha yardaakum salatan rawahu Muslim. Ada lagi hadis lain, mari kita baca. Satu lagi hadis, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni tarikum fikum saqalain. Aku tinggal kepada kamu 2 perkara yang besar. Ahaduma kitabullah azza wa jalla. Salah satu daripada perkara besar yang aku tinggal kepada kamu, kitab Allah. Ini yang kita nak pegang, kitab Allah. Apa dia kitab Allah Ta'ala ni? Tanda ni pelajar. Kitab Allah ni maksud dia apa? Huwa hablullah. Kitab Allah Ta'ala, tali yang Allah Ta'ala hulurkan kepada kita. Manittaba'hu kana 'alal huda. Siapa dia ikut, pegang dengan tali Allah, maknanya pegang dengan agama Allah, pegang dengan Quran, dia tu duduk atas jalan petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Siapa dia tinggal Quran, dia sesat. Hadis ni rawahu Muslim. Jadi kita ni, tuan-tuan puan-puan yang duk belajar ni, kata alhamdulillah. Walaupun kita langkah pertama baru mula nak mengaji Quran, nak tadabbur Quran, nak faham Quran, kita kata alhamdulillah. Orang ahli motivasi kata, nah, langkah 1000 bermula dari langkah pertama. InsyaAllah, walaupun kita baru boleh faham tafsir Al-Fatihah, InsyaAllah dia akan naik lagi. Kita 30 ayat, 30 juzuk ni, InsyaAllah kita boleh faham dan kita boleh amalkan dengan semangat, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hadis ni panjang, tapi kita ambil tajuk kitanya Quran. Dan ada lagi lah hadis lain. Hadis Al-Irba' contohnya, Nabi kita suruh berpegang dengan sunnah, berpegang dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi terus tafsir ayat seterusnya. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dulu. Pelajar, semalam kita dah cerita. Di Madinah ni ada 2 kabilah besar. Di Madinah ada berapa kabilah? Ni, cerita Madinah ada ni. Baca dalam buku ni sejarah penduduk Madinah. Di Madinah ni ada dua kabilah besar, nama dia Aus dan Khazraj. Apa nama? Aus dan Khazraj. 2 kabilah ni besar. Hijriahnya balah. Kerja dia berkelahi tak habis-habis, beratus tahun, 120 tahun dia punya perbalahan tak habis. Dia perang, mati ramai, sakit, berhenti, relax. Tahun lepas ada kes pula, perang pula 120 tahun, bukan 120 tahun perang tiap hari dak, mana tempoh perbalahan tu 120 tahun, panjang masa. 120 tahun ni bukannya pendek weh, lama kan. Tengok ayat antara Aus dengan Khazraj. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam
dan menjadilah kamu dengan nikmat itu orang-orang Islam yang bersaudara. Allahu Akbar. Jadi bila Nabi datang ke Madinah, alhamdulillah, Nabi satukan hati dua kabilah yang berkelahi jadi adik-beradik. Tengok ni, hilang permusuhan, hilang persatuan, hilang perbalahan, hilang, jadi adik-beradik, ikhwana mutahabbin, yang berkasih sayang. Bila dhaghain wala ahqad, tanpa benci membenci, tanpa dendam mendendam, tak ada. Lupa sejarah lama, dilupa kembali. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sepatutnya begitu. Kita sama-sama orang Islam. Tapi tak sama mari zaman kita ni dengan orang Islam, musuh buat tekanan-tekanan yang begitu dahsyat. Korek sana, korek sini. Tapi dengan orang kafir lunak-lunak je, tenang-tenang je. La. Jangan salah baca ayat ni. Setengah orang dibaca ayat ni untuk nak menyatakan kesatuan kita dengan orang bukan Islam, tapi kita berkelahi dengan orang Islam. Kita kata no, jangan salah guna ayat. Allahu Akbar. Tengok ni, dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sebelum Abdullah bin Zaid itu, tuan-tuan tanda dulu ayat ini. Tulis, ayat ini ditafsirkan dengan ayat suratu Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 62 dan ayat 63. Jadi hak ni Allah Ta'ala gambarkan, kalau kamu nafkah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainakum, kalau mau belanja harta seluruh dunia ni pun mu tak boleh satukan hati manusia. Yang boleh satukan hati manusia Allah Azza wa Jalla, itu kuasa Allah Ta'ala. Allafa baina qulubihim. Ini yang tulis suratul Anfal ayat 62 dan 3. Hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, lamma afa Allahu ala rasulih sallallahu yaum Hunain, Allah Ta'ala beri harta kepada Nabi pada hari peperangan Hunain. Ingat molek ni, orang pergi ke Taif baru ni, pergi melawat ke Taif ni, kita ada lepas Nabi buka kota Mekah Ramadan, Nabi pergi ke Hunain, pergi Taif, kemudian boleh harta banyak Hawazin, maka Nabi kita bagi harta ni kepada siapa? Kepada mu'allaf, ketua-ketua Mekah baru masuk Islam, mu'allaf, Nabi beri kepada dia. Orang Ansar Nabi tak bagi. Jadi adalah di kalangan pemuda Ansar macam terkilan lah. Rasulullah ni sekat balik Mekah ni, jumpa anak-anak dia, terlupa dah kita ni. Siapa khabar ke Nabi sallallahu. Nabi kita panggil orang Ansar berkumpul di satu tempat, nama dia Ja'ranah. Tengok dalam buku Mekah ni. Hari ni kita main buku sejarah. Dalam di Ja'ranah Nabi kita kumpul orang Ansar, Nabi panggil. Orang Muhajir, orang Mekah tak usah masuk, Ansar saja. Ya ma'syaral Ansar, Nabi kata, hei orang Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah kamu dulu sesat, Allah Ta'ala beri, melalui aku Allah Ta'ala beri hidayah masuk Islam. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Kamu duk berpecah belah, baloh sana sini, Allah Ta'ala jinakkan kamu dengan sebab aku. Wa kuntum 'alatan fa'aghnakumullahu bi. Kamu dulu susah, Allah Ta'ala kayakan dengan sebab aku datang. Jadi Nabi bagi nasihat pada Ansar. Kemudian akhirnya Nabi kata apa? Ya ma'syaral Ansar, hei orang Ansar, mureda ke tidak? Boleh terima ke tidak? Orang Mekah ni, mu'allah ni, aku bagi ke dia, nak jinakkan hati dia. Dia bawa masuk Islam, aku bagi 100 ekor kambing, 100 ekor bagi, nak jinakkan hati dia. Kamu Ansar akan balik ke Madinah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, bila Ansar dapat penegasan daripada Nabi bahawa Rasulullah akan balik ke Madinah, semua kambing, unta, harta-harta yang diberi kepada orang Mekah tadi, kecil belaka, jawab di Ansar, radina ya Rasulullah. Semua menangis, terharu dengan sebab Nabi akan balik ke Madinah. Allahu Akbar. Hadis ini cerita panjang, tuan-tuan baca dalam buku cerita Ja'ranah,
Hadis ni dalam Bukhari. Baiklah, kita tak boleh nak panjang ni, bukan ceramah ni, ini tafsir ya. Allahu akbar. Tengok ayat Quran. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam. Tengok ni. Jadi mu dulu duk berkelahi, mana kalau kamu mati dalam keadaan kafir, neraka lamu tu. Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada neraka dengan sebab beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan pada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala sudah jelas semua kepada orang sahabat-sahabat Nabi zaman itu supaya mereka mendapat petunjuk, dapat hidayah, dapat segala perkara yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, kita tak boleh panjang, kita ringkas-ringkaskan. Jadi kita berpindah kepada 5 faedah daripada ayat yang mulia. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya. Taujihun nida ilal mu'minin. Allah SWT panggil orang beriman untuk diberi arahan. Allah Ta'ala panggil orang beriman untuk diberi arahan. Yushiru ila anna taqwa min muqtadayatil iman. Menunjukkan bahawa takwa itu adalah sumber iman. Semalam kita dah bincangkan 2 benda yang besar penguat iman, iaitu Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna sunnah Nabi. Jadi hari ni takwa ni benda tersemak dalam hati. Li'anhu iza nudiyal insan, kalau Tuhan panggil manusia, tak semesti manusia itu semua beriman. Tapi kalau panggil orang beriman, maka kita kena celek mata, buka telinga, lapang dada, dengar apa Allah nak perintahkan kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu beriman. Ayat ini mengarahkan supaya kita istiqamah. Tulis itu. Ayat ini ayat istiqamah, duduk di atas iman. 2 doa yang sentiasa dibaca, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata doa, ya muqallibal qulub, sambung apa? Sabit qalbi ala din. Satu lagi doa yang selalu kita ajar kepada pelajar, apa dia? Allahumma, kata Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada jadi tak baik setelah kita baik. Kena ingatlah. Kemudian kenapa kita kena istiqamah atas Islam? Li'annal madar 'alal khatimah. Yang diambil kira daripada kita ni pengakhiran hidup kita. Orang ni kafir, tiba-tiba dekat nak mati masuk Islam. Sebulan 2 mati. Syurga dia. Alhamdulillah. Walaupun dia kafir laknat pada benda-benda ni. Lawan Islam. Dia mati. Orang ni baik sepanjang hidup. Dekat nak mati, lompat. Dia maksiat. Dia juga masuk neraka. Ditulis al-madaru 'alal khatimah, perkiraan kita mengikut yang terakhir. Jadi kerana itulah kita cemas.
Yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, kita ni mati di atas dasar mana? Adakah kita akan mati di atas la ilaha illallah? Mati dalam keadaan kita sedang beribadat? Mati dalam keadaan kita betul-betul beriman kepada Allah, tidak melakukan maksiat, tidak kena kepada orang, tidak kencing kawan dan macam-macam maksiat lagi? Ataupun wali'iyadzubillah mati dalam keadaan sedang sombong, sedang takabur, sedang lompat? Kita kata inilah yang kita bimbang. Nah, maka kita kena buat usaha supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik yang menyebabkan kita mati tidak husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Banyak kan bila kita minta doa dengan Allah Taala, ya muqallibal qulub, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qawri, kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, karena itulah nilai harga kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kamu dengan tali Allah, ini agama jangan berpecah. Ayat ini bila Allah Taala suruh satu benda, suruh berpegang, lawan dianya berpecah, maknanya larangan berpecah. Annal amra bi syai' yastalzimun nahy an diddihi, itu bahasa Arab kata. Bila Tuhan suruh satu benda, dia larang lawan dia. Maknanya kalau Tuhan suruh bersatu, larang lawan dianya berpecah. Jangan pecah kita. Jangan berpecah. Dia panggil wujubul ijtima'. Ayat ini wujubul ijtima' ala syar'illah, wajib kita berkumpul di atas mengikut syariat Allah Taala. Jangan kumpul ikut hawa nafsu, jangan kumpul ikut kumpulan, jangan ikut ni lah. Karena itulah nama kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya orang yang ikut sunnah dan jamaatul muslimin, ikut yang dibawa oleh para sahabat, ulama-ulama salafus saleh, itu maknanya jamaah. Bukan jamaah itu makna kumpulan, parti, geng, no. Jamaah itu jamaatul muslimin. Nah, yang terawal. Kalau tidak kita tak berpegang dengan dia. Baiklah. Yang keempat, wazkuru nikmatallahi alaikum, Allah Ta'ala peringatkan pada kita supaya sentiasa ingat nikmat Allah Ta'ala ke atas kita. Ingatkan nikmat ni, kita ni kadang-kadang mudah terlupa ke nikmat Allah Ta'ala. Nah, mudah terlupa, kita terlupa kat nikmat kita wikari, tak ingat duk bakit waktu tu. Mana tazkir al-ibad, Allah Ta'ala peringatkan hamba dia dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam perkara dunia, agama dan dunia. Jadi kita kena sentiasalah syukur pada Allah Azza wa Jalla, jangan tak syukur. Bila kita ingat nikmat, kita syukur. Allah, aku dulu gini-gini, sekarang ni Tuhan beri. Ya, orang yang mudah lupa nikmat ni lah yang lompat ni. Yang lompat yang duduk, maksud anak melompat tu maknanya buat maksiat lah. Dulu kita miskin, lalu ni kita kaya. Bila kita kaya, bangga, sombong, angkuh, takabur, duit yang ada pergi taja maksiat, taja benda-benda yang karut, buat apa? Hari-hari duk tayang ke harta benda, tak tahu kita apa ni, itu di antara benda orang yang kufur nikmat. Jangan sekali-kali. Jadi nikmat yang paling besar sekali nikmat Islam dan iman. Kemudian nikmat harta itu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Kemudian yang terakhir Allah Ta'ala sebut ayat ini, kan? Tuhan sebut supaya kita ni orang beriman sentiasa ingat, jangan sekali-kali berani duduk lakukan perkara yang tidak baik. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca ni, penguat iman tu yang pertama takwa tadi. Penguat iman yang pertama takwa. Dengan kita bertakwa, insya-Allah banyak perkara yang kita akan buat dan banyak perkara yang akan kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita tidak akan berani melakukan perkara yang tidak baik. Yang kedua, tanda rakizah ataupun dia panggil tonggak yang kedua, mantapnya masyarakat Islam ni al-ukhuwah fillah, berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita takwa tapi kita benci pada orang Islam, takwa apa? Saya ni orang baik, tapi tengok orang Islam sama-sama kita sekat, kita macam-macam kerana kita buat, kita sanggup apa ni semata-mata kerana nak jaga kedudukan, jaga pangkat, sepak semua segala apa yang ada, ukhuwah Islam yang sudah hilang. Kita kata inilah satu kerugian yang sangat besar di atas dunia.
akhir sekali Allah Ta'ala tutup, kazalika yubayyinallahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Allah Ta'ala, aku dah jelas berlaku dalam Quran, sudah ada hadis Nabi SAW, jangan duk cari hidayah lain daripada dua ni. Jadi kalau kita nak selamat, ikut sunnah, jangan ikut bid'ah. Kalau nak selamat, ikutlah ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah Nabi, bukan ikut orang-orang lain yang banyak dia punya simpang siur, banyak dia punya perkara-perkara yang tidak jelas. Kita kata Allahu alam. Kesimpulan kitanya, dua perkara yang mantap penguat iman kita hari ini, dua, takwa dan ukhuwah. Takwa dan ukhuwah. Semalam apa dia? Al-Quran dan sunnah. Hari ini takwa dan ukhuwah. Quran dengan sunnah tu maknanya wasilah, alat dianya, tonggak kita nak pegang dua. Amalan kitanya takwa dan ukhuwah. Insya-Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Kita akan sambung lagi ayat 104 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.